al-uns dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dalam 43 muka surat. Insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, tampak, lemah lembut ataupun pelba. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan manusia dengan jiwa dan raganya. Kata ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, di antaranya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 28. Manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Manusia adalah animal rational yang bermaksud haiwan yang berfikir. Fenomena lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT semakin hari semakin menjadi isu utama yang mendorong kepada tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama sekali dalam kalangan generasi muda. Budaya LGBT ini sememangnya menyimpan daripada norma masyarakat di negara Malaysia, terutama sekali apabila ia melibatkan isu yang berkaitan dengan agama dan budaya di negara ini. Kewujudan fenomena ini menimbulkan kontroversi apabila ia benar-benar menyimpan daripada ajaran agama Islam yang sebenar, di mana kita tahu bahawa negara Malaysia adalah sebuah negara yang berpegang kepada ajaran agama Islam sebagai agama rasmi. Isu semasa mengenai asal-usul manusia ini, kami telah mengaitkan mengenai golongan LGBT, iaitu singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Jika kita lihat dekat Malaysia ni, aktiviti daripada golongan LGBT ini masih belum dapat dibanteras dengan sepenuhnya. Dan kalau kita tahu dekat Malaysia ni sering terjadi kontroversi daripada seorang usahawan kosmetik lelaki yang telah mengubah jantinanya menjadi kepada seorang wanita. Dan ada beberapa negara yang telah membenarkan dan menjaga hak golongan-golongan ini. Aliran pemikiran falsafah dalam isu semasa LGBT pada hari ini ialah falsafah teoretikal yang didefinisikan dengan ingin memuaskan rasa ingin tahu di samping membantu untuk memahami cara dan arah manusia berfikir. Hal ini kerana falsafah ini mempengaruhi oleh teori pengetahuannya yang mendorong ke pemikiran manusia dengan bagaimana membangunkannya. Seterusnya, LGBT ini bukan bersifat individu, malah mempunyai kumpulan gerakan global dan mempunyai falsafah yang tersusun serta agenda yang besar dalam mengubah masyarakat. Oleh itu, masyarakat perlu diberi kesedaran bahawa golongan ini akan merosakkan akhlak dan akidah seseorang dan membawa ke lembah yang buruk. Seterusnya, Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali dalam memencara akhbar telah memuji pendirian Tun Dr. Mahathir yang menolak perlakuan LGBT daripada diterima di Malaysia adalah langkah yang tepat bersesuaian dengan ajaran agama, undang-undang negara, norma masyarakat setempat dan nilai kemanusiaan sejagat. Malahan terdapat gesaan yang dilakukan oleh beberapa ahli parlimen antaranya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man supaya sebarang usaha untuk mengiktiraf dan mempertahankan perlakuan LGBT dalam negara ini ditolak dan menyarankan agar tokoh atau pertubuhan yang memanipulasi prinsip hak asasi manusia untuk tujuan tersebut dikenakan tindakan. Perkara ini menurut beliau haruslah dibawa ke peringkat kabinet dengan menggesa Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan rasmi kerajaan agar sebarang usaha untuk mempromosikan LGBT ini dalam apa jua bentuk sekalipun ditolak secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang peranan komunikasi sosial yang berkaitan dengan isu semasa saya, iaitu LGBT. LGBT adalah isu yang semakin berleluasa pada masa kini. Hal ini menyebabkan berlaku keruntuhan akhlak dalam kalangan manusia. Kemunculan media sosial pula memberikan maklumat penting serta informasi baharu kepada mereka. Namun begitu, tidak semua maklumat yang disebarkan adalah positif dan membahayakan golongan muda kerana mereka mudah terpengaruh dengan fahaman LGBT ini. Oleh itu, kajian telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini mengikut Al-Quran dan Hadis serta beberapa buah jurnal dan kerata akhbar. Dalam Al-Quran telah disebut bahawa kaum Nabi Lut telah diazab dan diseksa oleh Allah kerana mereka melakukan jenayah seperti ini. Assalamualaikum. Tugas membendung dan menangani LGBT pada masa kini adalah menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk mengenakan hukuman, peraturan atau polisi yang paling berkesan dalam menanganinya serta mengekangnya daripada berkembang. Ibu-bapa, pendidik, orang berpengaruh dan masyarakat perlu memberikan kecanaan serta keprihatinan untuk sama-sama menangani isu dan membimbing golongan ini sekaligus memberikan pemahaman akan kesan dan pengaruhnya kepada semua pihak dengan sebaiknya.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Salihin bin Muhammad Bakri. Tajuk kecil yang dipilih oleh saya dan Haziq daripada isu-isu semasa berkaitan LGBT adalah berkenaan dengan soalan kaji selidik melalui pengedaran Google Form yang mana responden terdiri daripada pelajar pengajian Islam Usuluddin di UNIZA. Di dalam Google Form tersebut mengandungi 14 soalan yang terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Pada bahagian A terdapat 4 soalan demokrasi responden seperti nama, umur, jantina dan peringkat pengajian diploma dan ijazah. Manakala bahagian B terdiri pada soalan tahap pengetahuan responden terhadap isu LGBT ini. Kami telah berjaya mengumpul sebanyak 45 orang responden yang telah menjawab soalan kaji selidik yang diedarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menyambung tugas rakan saya untuk membentangkan respon-respon yang telah didapati daripada kajian yang telah dijalankan. Antara contoh bagi soalan-soalan yang telah diajukan adalah, adakah LGBT ini merupakan perbuatan yang sama seperti kaum Nabi Lut dahulu? Mari kita lihat data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data ini, kita dapat lihat semua responden yang terlibat bersetuju bahawa perbuatan ini adalah sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang mana perbuatan ini telah diturunkan bala dan azab yang sangat besar oleh Allah SWT bagi memperingati bahawa perbuatan itu adalah salah dan bercanggah dengan fitrah manusia. Oleh yang demikian, saya mendapati bahawa responden-responden yang terlibat mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang LGBT ini. Berdasarkan kajian selidik ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa LGBT merupakan perbuatan yang tidak baik dan mampu merosakkan diri dan negara. Antara cadangan yang boleh digunakan untuk mengatasi isu LGBT ini adalah dengan penerapan ilmu agama yang mantap dalam diri anak-anak sejak mereka masih kecil. Oleh itu, ibu bapa berperanan penting dalam mentarbiah dan mendidik anak-anak mereka memahami ilmu agama dengan lebih mendalam. Isu LGBT ini sebenarnya telah wujud beberapa ribu tahun yang lalu, di mana peristiwa ini telah dirakamkan dalam Al-Quran yang bermaksud, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang mana belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu telah mendatangi kaum lelaki untuk melampiaskan nafsumu dan bukan pada kaum wanita. Malah kaum ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak hanya melainkan usirlah mereka, iaitu Lut dan pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 82. Cadangan yang kedua adalah pendedahan tentang keburukan amalan LGBT dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat memberikan kesedaran yang lebih mendalam kepada masyarakat kini. Tambahan pula, jika amalan ini diambil remeh, ia akan menimbulkan pelbagai penyakit-penyakit yang berbahaya sebagai contoh HIV dan AIDS. Bukan itu sahaja, ia juga dapat menjejaskan keturunan dan nasab manusia. Hal ini kerana tidak berlakunya persenyawaan melalui hubungan tersebut. Sebagai rumusan, agama rasmi di Malaysia ialah agama Islam. Jadi, pemerintah perlu bertindak lebih tegas dan berani untuk menekankan bahawa LGBT adalah salah, dilarang dan bertentangan dengan fitrah manusia kerana hal ini mempunyai lebih banyak keburukan daripada yang baik. Sekian, terima kasih.